yang apa yang sebenarnya yang digelar art tu. Kita tak boleh hina seni tu. Okey, bagi saya kita kena menghormati seni, hasil karya seni lagu, uh, yang apa yang sebenarnya yang digelar art tu. Kita tak boleh hina seni tu. Kita tak boleh melacurkan seni tu. Maknanya kena hormat lah, kena hormat. Dan apatah lagi kalau kita menghasilkan uh, sesuatu produk yang kita kata seni ataupun art, tapi sebenarnya bukan art pun. Dia adalah bagi saya satu bentuk produk yang tak ada manfaat, kan. Maknanya yang satu produk yang menghina agama ataupun produk yang provokatif dan yang mempromosi contohlah mempromosi budaya barat yang tidak sesuai dengan agama bangsa kita, akhlak yang buruk. Contoh mempromosi LGBT, satu perkara yang tidak wajar, yang bagi saya mengarut untuk kita buat, kan. Walaupun ada yang kata ni buat untuk apa, bisnes, untuk dapatkan apa, nak viral ke, nak dapatkan keuntungan. Tapi bagi saya perkara ni tak betul lah kalau kita merosakkan dunia hiburan, dunia seni itu yang baik dengan produk-produk sampah macam ni, kan. Saya personally saya tak sokong, dan saya tentang perkara-perkara yang memberi impact ataupun karya-karya yang merosakkan bangsa, anak bangsa, merosakkan agama. So kami memang tentang secara jujurnya. Satu lagi kalau saya boleh tambah, apa yang jadi pada bisnes ni, orang kata motivated by duit lah, kan. Dia kadang-kadang melanggar etika, kan, melanggar nilai-nilai moral, melanggar nilai-nilai sejagat yang kita sendiri ada dekat masyarakat kita. Dan kalau saya tengok, kalau kita nak kutip, kita tak boleh layan sampah dan karya yang baik itu samalah patutnya. So kita patut mengajar anak-anak kita dan generasi-generasi kita supaya boleh membezakan. Mereka nak berkarya begitu, saya rasa jika tidak melanggar undang-undang, silakan. Tetapi pun begitu, kami percaya yang masyarakat tu perlu diajar untuk menapis sendiri, membezakan mana satu karya agung, mana satu karya yang baik, mana satu sampah sarap, supaya benda ni boleh diletakkan di tempat yang betul. Dengan ilmu yang betul, dia boleh letakkan dengan tempat yang betul. Masalah ni mendasar, pasal kita tengoklah orang yang macam mana orang consume, kan, social media ni. Semuanya dilayan seperti tapi ini semua tidak sihat lah, dan kita harap kita ajar anak kita macam mana nak menilai dengan baik. Itu sajalah, itulah benda yang kita boleh buat pun. Betul. Mungkin ya dan mungkin juga tak, sebab memang lagu tu betul lah, bila adanya Faizal Tahir dalam Aku Tanpa Cintamu 2021 tu memang ada mainkan peranan juga untuk lagu tu mendapat view yang tinggi. Betul. Sebab Faizal Tahir bukan nama yang asing lagi, memang nama besar. Dan tapi mungkin juga lagu tu sendiri dah sinonim dengan Mirwana. Kat mana-mana show pun memang lagu wajib lah orang minta, kan. Dan lagu tu juga yang banyak naikkan Mirwana daripada dulu lagi, kan. So rasanya mungkin orang yang ikut Mirwana dulu, bila keluarnya Aku Tanpa Cintamu 2021 ni macam flashback balik lah, macam throwback, kan. Satu lagi, kita came out dengan versi baru. So mungkin di situ orang nak tengok apa yang bezanya versi baru ni dengan version yang sebelum ni. So mungkin itu yang menarik minat ramai orang untuk menonton dan mendengar versi Aku Tanpa Cintamu 2021 ni. Saya minat soalan ni tadi, pasal dia cakap pasal 2.6 million views. Yang sebenarnya Aku Tanpa Cintamu yang sebelum ini, yang di-upload agak lambat. Kita upload rasanya 2010 kot.
yang Release tahun 2004. release 2004, sebenarnya 6 tahun tidak ada dalam YouTube. Kemudian kita upload dalam 2010, itu juga dalam 1 point berapa million masa ketika kita release. Mungkin sekarang ni dah lebih. Jadi lagu tu sendiri yang sebenarnya kekuatan juga bersama dengan Mirwana, dan juga kekuatan Faizal Tahir jugalah dalam mempromosikan tu. So saya rasa semua tu pencipta lagu, semua contribute kepada semua menyumbang. Lagu asal tu pun bagi saya kuat juga. Sebab kita melibatkan Abang JJ. So, satu nama yang sangat besar dalam industri hiburan. So dan dalam lagu tu juga versi asal tu JJ dia deliver lagu tu dengan cara dia yang unik, cara dia yang tersendiri. So kat situ maknanya mungkin ramai orang nak tahu apa beza versi lama dengan versi baru. Tu yang menarik minat orang lah. Dia sebab mood lagu tu memang berbeza kan daripada yang versi dengan Abang JJ dan dengan Faizal Tahir. Memang dia sound dia lain dan feel mood dia lain, dan macam mana kita carry dia pun lain kan. Satu lagi macam gabungan antara Faizal Tahir dan Mirwana ni setelah lama berpisah tu agak menjadi bualan jugalah. Dan itu juga adalah salah satu benda yang menarik orang untuk tengok kan, kolaborasi yang sudah lama tak ada tu. Jadi itulah 2.6 million tu mungkin kerana itu, dan mungkin juga kerana lain yang kami tak perasan terlepas pandang. Dia susah sangat. Kalau dia buat lagu baru pun orang tak apa kisah sangat. Berapa dia punya gubahan dia hebat ke apa. Tapi kerana lagu tu dah memberi kesan yang dalam dia punya side dan kebudayaan kita, dan dia susah nak ubah. Tak ada lagu baru yang boleh pukul tu. Okay, personally bagi saya pendapat masing-masing tu berbeza. Sebab cita rasa orang lama dengan orang baru ni sangat-sangat berbeza. Dan muzik ni dia ada zaman dia kan. Macam bagi saya kita kena adil lah maknanya. Sebab pendengar sekarang ni ataupun new generation ni dia pengaruh muzik tu lain. Lepas tu Era tu pun dah berbeza, terlalu berbeza. So tapi bagi saya dua-dua generasi ni muzik masing-masing ada kekuatan masing-masing. Dari segi sound, dari segi melodi, dari segi sebab muzik ni dia bersangkut paut dengan kehidupan. So kehidupan zaman dulu dengan zaman sekarang ni sangat-sangat berbeza. Contohlah, kalau kita dengar lagu-lagu lama dia agak panjang, lirik yang panjang, lagu yang panjang. Tapi lagu-lagu yang terbaru 4 ni minit kan? 4 kalau dulu 4 minit, 5 minit, 6 minit ada, lebih daripada tu pun ada. Tapi lagu-lagu sekarang ni lebih ringkas, lebih pendek, lirik lebih direct to the point. So itu bagi saya generasi tu dah berbeza. Sebab sekarang ni zaman macam dulu, contohlah, dia zaman sekarang ni semua nak cepat. Kalau nak dapat info kita WhatsApp je, kan, WhatsApp tu dah dapat. Macam zaman dulu mungkin kena tulis surat, kena hantar kat pejabat pos kan. Macam dulu lagi satu lagi, dulu orang nak call orang kena beratur dekat public phone, kena beratur kan, tunggu giliran. Sekarang semua orang ada phone. So kehidupan tu dah berubah. So music juga dia mengikut rentak hidup tu. Bagi saya macam tu lah. Dan sebenarnya itu cabaran juga untuk artis lama. Sebab memang betul lah bila dengan zaman sekarang ni, dengan industri hiburan muzik, penyanyi pun dah makin ramai, budak-budak muda pun ramai kan. So sebenarnya cabaran lah juga untuk artis lama untuk hasilkan satu yang baru, tapi untuk dapat sama macam orang dengar lagu-lagu lama. Kadang-kadang orang tetap nak dengar lagu-lagu lama, tak nak dengar lagu-lagu baru artis lama tu kan. Tapi sebenarnya kita kena pandai ikut kehendak lah. Saya nak jawab berbeza sikit daripada dua sudut. Satu sudut pendengar, satu sudut pengkarya. Bagi pengkarya, dia sentiasa nak explore, dia sentiasa nak mengembara muzik dia ke satu tempat yang baru, nak bawa pendengar dia ke tempat yang baru. Tapi bagi pendengar, dia menggunakan lagu-lagu kita sebagai nostalgia hidup dia, kan? Jadi soundtrack hidup dia.
Jadi dia ada sedikit, saya setujulah apa yang Nasir cakap tu, maknanya dia memang bagi pendengar memang begitu, tapi bagi penggiat kita memang sentiasa nak pembaharuan dan lagu-lagu baru, dan kehendak untuk buat lagu baru tu sama kehendak dia sebagaimana peminat nak dengar lagu-lagu lama tu yang sebenarnya, keterujaan kita kan. Kita kalau saya boleh kongsikan sikit, konsert yang paling hampir yang kita buat hari tu semasa lockdown, dan walaupun kita dah rancang konsert itu dalam bentuk fizikal tetapi disebabkan masa tu lockdown agak keras, agak ketat, jadi kami terpaksa buat konsert tu, showcase tu secara online. Tapi kalau kita tengok yang akan datang, kami masih tak tahu formatnya macam mana konsert-konsert akan datang. Selain daripada show-show yang kita ada ni, mungkin kita boleh rancang satu yang tak tahulah bersifat hybrid ke apa. Mungkin ada sedikit fizikal kemungkinan, tapi di broadcast keluar. Kami masih lagi tak buat keputusan untuk macam mana jenis format konsert seterusnya dan siapa yang perlu dipanggil. Mungkin Fazal Tahir ataupun semua yang kita pernah kolaborasi. Dan sebenarnya itu antara impian kita orang jugalah, Mirwana kan, sebab sepanjang perjalanan daripada awal tu sampai sekarang, so memang impian kami tu memang nak buat mungkin satu konsert yang berskala lebih besar sikit daripada yang sebelum ni. Kita ada buat showcase. Kita ada buat showcase tahun bila, 2000. Dia lebih in person. Lebih in person. So mini showcase. Tapi mungkin kalau ada rezeki, ada peluang, kalau kita boleh buat satu konsert yang kita pun ada banyak buat lagu dengan macam-macam. Ada kita buat dengan Hujan, kita ada buat dengan Ultimate, buat dengan Fik, dengan siapa lagi, dengan Abang JJ, dengan Faizal Tahir. Mungkin kalau boleh kita kumpul dalam satu konsert ke, itu antara impian jugalah. Tapi kita doa-doa format dia tu yang betul. Kita kena bincangkan. Belum lagi decide. Mirwana, kalau saya, Mirwana ni friendship persahabatan. Kami berkongsi minat yang sama, fahaman yang sama, falsafah yang sama, dan kita ada direction maknanya kita ada matlamat kita secara berkumpulan, apa yang kita nak hasilkan. Macam Api cakap tadi kita selain daripada benda ni minat, dan kita suka menyanyi, kita suka menghasilkan karya lagu-lagu, kita nak menghasilkan benda-benda baik, benda-benda yang bermanfaat. Maknanya daripada lirik lagu, daripada message lagu yang kita nak sampaikan tu, dia memberi kebaikan, dia mempromosi benda-benda baik kepada masyarakat, kepada pendengar. Itu matlamat kami lah sebagai Mirwana ni. Itu kita punya cakap hala tuju daripada dulu sampai sekarang. Dan macam mana pun keadaan kita sekarang yang ada sekarang ni, bukanlah orang kata macam semuanya mudah kan. Banyak memang kalau nak flashback balik daripada macam-macam kesusahan, nampak yang indah-indah, tapi di belakangnya banyak juga laluan tu bukannya straight macam highway straight je, banyak liku-liku juga kan. Ada lembu dan tapi alhamdulillah lah 20 lebih. Saya sebagai seorang yang masuk dekat tengah-tengah, tak mula daripada macam Akmal, Apis daripada kecil, daripada form 1 kan. Saya sebagai orang yang masuk di tengah-tengah tu, saya nampak bila saya masuk, lebih besar daripada tu memang macam Akmal cakap, friendship lah. Sebab dalam kumpulan ni kita ada 6 orang kot kan, 6 kepala, 6 orang. Tapi macam mana pun gaduh-gaduh ke, ada selisih faham, semua macam gaduh adik-beradik, lama-lama okey balik. So alhamdulillah, itu antara saya rasa benda yang satu kekuatan jugalah, sampai macam mana yang Mirwana tu ada sekarang ni.